Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya bukan pengacau Ustaz, jalankan tugas saya. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, kami benar-benar berterima kasih kepada Ustaz kerana menerangkan kepada kami tadi. Jadi kesimpulannya, kita ni perlu ada iman, ibadah dan akhlak. Tidak semestinya pendidikan tinggi atau tidak ada pendidikan, tetapi kalau dalam tiga-tiga ni Ustaz, kita perlu juga pengetahuan. Betul Ustaz? Pengetahuan untuk menjadi seorang yang beriman, pengetahuan untuk menjadi seorang yang boleh beribadah dengan Allah, dan juga pengetahuan bagaimana untuk menjana diri kita ini dengan akhlak yang mulia. Kedua, ketiga-tiga ini perlu juga pendidikan. Alhamdulillah. Nah, masa kita sebenarnya tidak mencukupi. Kita hanya ada lagi 10 minit sahaja untuk kita tamatkan forum. Tengah Ustaz Zahazan berpeluh, betul-betul dah semangat, saya kasih surat, kena marah saya, kesian saya. Nah, tapi kita tidak akan sia-siakan kedatangan kita, kehadiran kita pada malam ini. Kita nak bawa balik sesuatu. Kita nak oleh-oleh daripada kedua-dua ahli panel kita. Nah Ustaz, oleh-oleh yang kita hendakkan pada malam ini. Memang kita semua ini ingin menjadi khairah ummah. Dan kita idamkan ciri-ciri untuk menjadi khairah ummah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tak nak jawab tak apa. Betul? Nah, kita idamkan untuk menjadi ciri-ciri, untuk ada ciri-ciri khairah ummah. Mungkin Ustaz boleh memberikan kita pesanan-pesanan, contoh-contoh yang boleh kita bawa pulang untuk kita benar-benar boleh menjadi orang yang dipanggil khairah ummah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syed Nasir. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Saya ingat masa yang ada tidak panjang, tidak cukup untuk kita huraikan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi. Tetapi mungkin sebagai oleh-oleh terakhir saya pada malam ini, saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa semua, termasuk diri saya sendiri. Saya nak mengajak dalam kita ini nak hidup benar-benar sebagai hamba Allah yang diredainya, dalam bentuk kita nak hidupkan khairah ummah dalam kehidupan kita. Saya nak mengajak supaya kita ini menyuburkan satu bahan yang mana kalau bahan ini tak wujud dalam diri kita, bahan ini tak wujud dalam hati dan jiwa kita, apa pun kita tak akan mampu buat. Nak mencari keredaan Allah akan hanya tinggal impian dan angan-angan sahaja. Apa dia tuan? Yaitu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tak ada perasaan malu, maka buatlah apa sahaja yang kamu kehendaki. Tuan, saya nak ajak peringatan untuk diri saya sendiri pada malam ini. Kerana cinta saya pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kasih saya kerana Allah terhadap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga kerana bimbang pada diri saya sendiri, inilah peringatan oleh-oleh pada malam ini. Suburkanlah, mekarkanlah perasaan malu dalam diri kita. Malu kalau kita hidup sebagai hamba Allah tetapi tidak benar-benar beriman kepada Allah. Malu kalau kita hidup merasa nikmat, kebaikan daripada Allah mencurah tiada batasannya, tetapi kita sendiri tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan kepada makhluk Allah yang lain. Malu kalau Allah membenci perbuatan mungkar, tetapi kita dengan berani membuat kemungkaran tersebut. Malu kalau Allah jadikan kita sebagai khairah ummah, tapi kita duduk berehat, tidak bersungguh-sungguh untuk mencapai darajat khairah ummah yang dikurniakan Allah. Malu ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian kalau Allah berikan kemuliaan kepada kita. Ayat yang saya sebut tadi, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam itu. Malu kalau dalam kehidupan kita tidak berhati-hati, kita melakukan perkara yang akhirnya
menjerumuskan kita ke dalam lembah penghinaan dan kerendahan pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peringatan yang terakhir ini, kalau ini dapat kita suburkan dalam hati kita, kita jadikan perhiasan hidup kita, kita jadikan muzik dan irama yang menghiburkan rumah tangga kita, insya-Allah malu itu akan menjamin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi apa yang kita dapat oleh-oleh daripada Ustaz, perkataan malu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat memberikan diri kita dengan ciri tersebut, insya-Allah. Nah, saya tidak membuang masa dan saya berikan Ustaz Zahazan peluang untuk memberikan sedikit oleh-oleh kepada kita dalam rumusan forum yang kita adakan pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nasihat saya kerana Allah pada orang Singapura pada malam ini. Allah, orang Singapura baik-baik semua. Wajah orang beriman, wajah orang bertakwa, wajah orang saleh. Bukan mengampu ni. Ni betul-betul sayangkan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, 3 je tuan-tuan. Malam ni seruan saya, bincangan kami, saya rumuskan 3 perkara je. Yang pertama, datangilah majlis ilmu. Dampingilah ulama. Datang kepada majlis ilmu di masjid-masjid. Hidupkan perkara ni tuan-tuan. Kerana diri yang kekurangan ilmu ni adalah seperti tanah yang gersang. Itu nombor 1. Nombor 2, ambillah peluang untuk membaca kitab-kitab tuan-tuan. Ya, sebagai contohnya pada malam ini ada sahabat Syukran minta saya promotkan majalah Solusi. Majalah Solusi ini tuan-tuan kami terbitkan di Malaysia. Kami cuba highlightkan dalam majalah ni 6 perkara je tuan-tuan, macam rukun iman. Yang pertama, majalah Solusi ini dia punya key issue dia mesti Quran dengan hadis. Contoh macam ni yang terbaru, apakah nilai anda? Ya, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya tuan-tuan, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, majalah Solusi ini penekanannya kepada hukum hakam dalam Islam. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ini pakai kopiah ni apa hukum dia? Sunat. Sunat asalnya. Tapi kalau saya pakai kopiah ni kerana nak mengurat adik, ustaz ada adik perempuan tak? Gurau. Mana pakai kopiah ni hukumnya sudah berdosa. Kerana niat kita sudah lari. Nampak tak tuan-tuan? Ni berjanggut, apa hukumnya janggut? Sunat. Kalau tak janggut pun tak ada masalah. Tapi kalau berjanggut, ini tujuannya pergi ke masjid seperti yang berlaku di Kuala Lumpur, kerana nak mencuri kasut. Tambahan pula dimotivasikan oleh imam pula, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Maka datangnya pakai selipar buruk, baliknya pakai kasut beli yang baru. Maka tuan-tuan, janggut ni hukumnya haram tuan-tuan. Islam 5 je, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Yang ketiga, majalah Solusi ni tuan-tuan, isunya kami tidak namakan dengan nama bulan, walaupun dia terbit tiap-tiap bulan, agar umat Islam sedar bahan dalamnya menjadi keutamaan, dia tidak akan expired. Majalah Solusi ni penuh dengan petua, tip dan juga diagram, gambar ajar dan sebagainya tuan-tuan. Contohnya orang buta semayang kiblatnya salah, macam mana nak dibetulkan? Adakah kita tegur dia? Macam mana cara betulkan dia? Kita kena pegang dia baik-baik dan betulkan arah kiblat. Cakap pada dia, kiblat kamu salah. Jangan dia jawab pula, yelah dia kata, batal semayang kamu. Tuan-tuan, ini caranya diajar dalam Islam tuan-tuan. Nombor 4, majalah Solusi ini dia penuh dengan kisah salafus salih. Imam Syafi'i macam mana kuat ingatannya, Imam Bukhari mengapa dia seorang yang kuat belajar, Imam Muslim cintanya kepada ilmu sampai dia mati kerana kecewa satu hadis dia telah terlupa. Cerita ulama-ulama tuan-tuan. Yang kelima, majalah ini dia penuh dengan kisah-kisah dalam Islam tuan-tuan, disiplin Islam, tafsir hadis. Tafsir kalau tuan-tuan dengar di IKIM, saya tulis dalam majalah ni tuan-tuan. Dan di sini juga ada Ustaz Omar Muhammad Nur. Ya, hafizahullah, seorang muhadis yang tuan-tuan kenal di sini, Imam Masjid Syafa'ah. Nanti kita minta Sahibul Samha menulis juga, Ustaz ya. Ustaz Said Nasir pun dah setuju untuk tulis tadi dalam majalah Solusi ini. Saya dah pujuk mereka. Tuan-tuan, majalah ni kami nak bawa datang yang terbaik tuan-tuan, supaya isinya well research, dikaji betul, dan dia penuh dengan gambar-gambar tuan-tuan untuk membantu kefahaman. Tuan-tuan, ya, yang keenam, majalah ini artikelnya pendek-pendek. Kami tidak cerita benda falsafah dalamnya. Semuanya ilmu untuk amal tuan-tuan. Ya, kalau diceritakan Kaabah, ditunjukkan Kaabah tu betul-betul, mana tempat yang dimaksudkan,
mustajab doa itu contohnya bagi orang nak pergi umrah. Dan dalam ni juga ada doa-doa tuan-tuan. Saya tak ingat, mungkin edisi yang kedua saya ada tulis doa yang saya ajar pada tuan-tuan tadi, doa Nabi kepada pemuda yang suka berzina. Dalam majalah ni penuh dengan doa-doa tuan-tuan. Dengan sebab itu majalah ni kami tak namakan dia bulan, walaupun dia terbit tiap-tiap bulan, agar orang tidak beranggapan isu ini sudah expired. Tuan-tuan, syarikat Syukran mereka membekalkan majalah sosial ini di Singapura, dan setiap belian tuan-tuan itu membantu dibangunkan masjid-masjid di Singapura tuan-tuan, kerana mereka committed untuk menyumbang daripada pendapatan ini kepada pembinaan masjid di Singapura. Tuan-tuan sokonglah majalah yang kerdil ini. Kami bercita-cita satu masa nanti kami ada radio sendiri tuan-tuan. Nanti kita jemput ustaz-ustaz Singapura untuk berceramah di radio kami. InsyaAllah macam radio hang itu, macam Aikim tuan-tuan. Ya. Dan tuan-tuan sokonglah majalah ini dengan membeli, dengan membaca, dengan mewar-warkan. Ya, syarikat Syukran ada kat depan ni. Mana Haji Ismail? Tolong kat tangan Haji Ismail. Mana Haji Ismail ada kat depan ni. Boleh dapatkan daripada beliau. Terima kasih tuan-tuan. Dan atas undangan yang mulia ni. Yang terakhir sekali, untuk jadi orang yang terbaik, banyaklah berdoa tuan-tuan. Contohnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggallah doa ni tuan-tuan lepas sembahyang. Bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal baktiku sentiasa kepadamu. Selalu berdoa moga Allah makbulkan. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Zahazan atas ulasan terakhirnya insya-Allah. Dan apa yang kita boleh petik tuan-tuan dan puan-puan sekali pada malam ini tidak lain dan tidak bukan daripada Ustaz Fatris Bakaram. Kita dapat oleh-oleh daripada beliau, iaitu sifat malu perlu ada dalam diri kita. Dan kita dapat oleh-oleh daripada Ustaz Zahazan, tidak lain dan tidak bukan menuntut ilmu dan membanyakkan membaca kitab-kitab yang boleh membawa kepada khairah ummah. Mudah-mudahan pada malam ini benar-benar kita keluar daripada stadium Jurong ini, kita akan menjadi khairah ummah, sebaik-baik ummah. Begitulah firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan insyaallah, amin amin ya rabbal alamin.